Bismillahirrahmanirrahim. Handset bateri habis. Page ni naik apa pula sini tulisan? Page? Meeting is now streaming live on Facebook. Banyak benda juga. Dia kata kita ni handset saya live bateri dia live habis. Facebook. Panggil habis. Handset Ada orang dia tanya tapi tu. masuk link apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita dapat teruskan lagi pengajian kita kitab Sunan Tirmizi. Pada malam ni akan sambung abwabu sifatil jannati ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan sifat perihal syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan Tirmizi ini ada istilah-istilah tertentu daripada Imam Tirmizi yang membawa maksud-maksud tertentu juga, agak berbeza dengan kitab-kitab hadis lain. Salah satu daripadanya istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkenaan dengan Rasulullah ni, saya dah banyak kali ceritalah di Masjid Telipot yang hadir di Masjid Telipot tu, dah banyak kalilah dengar, mungkin ingat lagi. Tapi saya tengok keadaan minggu lepas yang mana Ustaz Azam bagi tahu secara Zoom ada 44 orang dan live di FB pun nampak ramai juga. Jadi takutnya dalam ramai-ramai ini ada yang tak biasa dengar lagi dengan penjelasan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi saya ingat baik, saya ulang sekejap tentang itu, sebab kefahaman bagi Rasulullah ni kiranya agak penting dalam pengajian kitab Sunan Tirmizi ni. Jadi Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, setiap bab abwab Imam Tirmizi ni guna abwab. Kalau kitab lain, imam lain guna kitab Taharah,
Kitabus Salat begitu, tapi Imam Tirmizi dia guna istilah abwabut tahara, abwabus salat begitu. Jadi itu susunan mengikut susunan kitab-kitab fiqh. Jadi itulah sebab dinamakan Sunan Tirmizi. Sunan maksudnya dalam kitab susunan hadis-hadis ni mengikut susunan tertib fiqhiyah. Kitabut taharah dulu, kemudian kitabus salat, kitabus zakat, dan gitulah terusnya susunan mengikut tertib fiqhiyah. Jadi dalam susunan kitabut tahara, kitabus salah gitu, Imam Tirmizinya guna abwabut tahara, abwabus salat gitu. Dan yang bezanya dengan imam lain, setelah abwabut tahara, abwabus salat, Imam Tirmizi masukkan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu agak berbeza dengan kitab hadis lain. Jadi Imam Tirmizi menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada sebab di situ. Sebabnya Imam Tirmizi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia nak isyarat kepada satu fahaman, satu perkara, iaitu dia nak bagi tahu hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi ini semuanya hadis marfu' belaka, tidak ada hadis mauqufat dan juga maqtu'at. Hanya diisi dalam kitab dia ni hadis marfu' sahaja. Dia tidak akan masuk hadis mauquf dan juga hadis maqtu'. Sebabnya Imam Tirmizi isyarat begitu ialah sebelum wujudnya zaman Imam Tirmizi, maksudnya sama zaman Imam Kutubus Sittah. Sebelum tu adat kebiasaan muhaddisin mereka campur dalam kitab-kitab hadis mereka, campur ahadis dengan asar. Hadis marfu'ah masuk, asar mauqufah dan juga asar maqtu'ah juga mereka masuk dalam kitab mereka, seperti mana kitab Muwatta Imam Malik, Kitabul Athar Abi Hanifah, Maghazi Musa bin Uqbah, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kitab-kitab tu susunan mereka begitu. Mereka isi dalam kitab-kitab mereka hadis marfu' ada, hadis mauquf ada, hadis maqtu' ada, fatwa tabi'i ada dalam tu, seperti mana kitab Muwatta Imam Malik dalam tu begitu cara dia. Begitu juga Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dia bawa satu tajuk hukum, berupa hukum. Kemudian dia kemuka dalil bagi hukum bawa hadis, asar sahabah, aqwal sahabah, fatwa tabi'i, dia masuk begitu. Jadi bila mai Imam Kutubus Sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam Kutubus Sittah ni, mereka ada azam baru. Mereka hanya nak masuk dalam kitab mereka hadis marfu'ah saja. Mereka tak mau masuk hadis mauquf dan juga hadis maqtu'. Jadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Imam Tirmizi isyarat
kepada maksud tu. Jadi tidak kata mula-mula kitab taharah tu dia masuk abwab taharati Rasulillah sekali tu siap. Sudah sekali tu abwab lain dia tidak sebut dah. Tidak begitu. Setiap abwab dia masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu nak bagi peringatan hadis-hadis yang dia masuk dalam kitab Sunan Tirmizi ini tidak ada mauquf, tidak ada maqtu' dan juga hanya ada marfu' sahaja. Jadi kita perlu ingat elok maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu baulah sekiranya kita jumpa dalam kitab Sunan Tirmizi hadisnya tidak marfu'. Situ kita boleh berfikir Imam Tirmizi katanya tujuan dia tidak akan masuk hadis mauquf, hadis maqtu' dalam Sunan Tirmizi, kata begitu, isyarat daripada Rasulullah. Tiba-tiba ada pula dalam sesetengah bab tu kelihatan hadis tu hadis mauquf. Jadi kita akan nampak di situ percanggahan antara maksud Rasulullah dengan hadis yang kita jumpa, hadis mauquf tu. Jadi kita kena cari penyelesaian di situ, kena cari jawapan bagi orang belajar. Dia dah dengar, dah tahu maksud Rasulullah, kemudian dah terlupa ataupun tak ambil berat. Kemuliaan dan keagungan seorang baca sekitar lalu begitu, tidak akan nampak. Kalau pelajar ingat apa yang dah dengar tu tentang Rasulullah, kemudian dia baca ikut dengan teliti, bila jumpa hadis mauquf, mungkin dia ingat balik. Dulu penjelasan dah dengar tu Rasulullah ni, maksud dia tidak akan bawa hadis mauquf, hanya hadis marfu' saja. Macam mana sekarang ni dah jumpa pula hadis mauquf ni. Begitu. Maknanya beza pelajar teliti dengan tidak teliti di situ. Jadi bila dia jumpa begitu, kalau dia faham, tak apa. Kalau tak faham, tanya guru. Guru akan bagi tahu. Itu biasa cara belajar. Jangan-jangan ketika tu kita tak faham tu jadi salah Imam Tirmizi. Kita berani kata Imam Tirmizi mula kata lain, ni buat lain pula masuk hadis mauquf. Tak betul Imam Tirmizi ni, jangan begitu. Jadi saya selalu pesan, kejahilan kita jangan jadikan kesalahan imam. Yang kita tidak faham tu, kita mengaku kita tak faham. Cari kefahaman tentang tu, tanya orang lebih mahir daripada kita. Jangan cepat kita kata imam tak betul di sini. Sebab penyakit orang sekarang ni macam tu, yang dia tak faham, dia kata imam salah, pengarang kitab salah. Macam-macam lah kan sekarang ni. Jadi mengelak daripada penyakit bahaya tu. Jadi contohnya, kita selepas daripada dah tahu masa mula-mula kitab taharah lagi, penjelasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya kita baca mai hadis-hadis tu, habis kitab taharah, masuk kitab salat. Abwabus salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan jumpa dalam bab ma jaa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yarfa'
illa fi awwali marratin. Berkenaan dengan angkat tangan takbiratul ihram saja, tidak buat raf'ul yadain, tentang tu ada hadis di situ, riwayatnya an Alqamah, ada sanad, haddatsana Hannad an Alqamah qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata. Jadi akan kemuka kata-kata Abdullah bin Mas'ud tu tidak ada sambungan qala Rasulullah ke nisbah kepada Rasulullah SAW, tidak ada. Bila tidak ada nisbah kepada Rasulullah SAW, hadis itu tidak jadi marfu', setakat qala Abdullah bin Mas'ud sahaja. Kemudian dia akan bagi tahu itu dikatakan hadis itu hadis mauquf. Jadi dalam hadis itu ada sebut ala usalli bikum salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehkah aku semayang jadi imam dengan kamu seperti mana semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla falam yarfa' yadayhi illa fi awwali marratin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud semayang, dia tidak angkat tangan kecuali pada awal marrah, pada mula semayang tu sekali dia angkat tangan. Nak pergi rukuk, bangkit daripada rukuk, raf'ul yadain tidak buat. Abdullah bin Mas'ud semayang begitu, itu dia kata Rasulullah SAW semayang begitu. Jadi maksudnya di situ dalam hadis itu disebut perkataan sahabat dan juga amalan sahabat. Kira-kiranya berdasarkan kaedah usul hadis ni, hadis seperti itu dikatakan hadis mauquf. Jadi kalau kita teliti, perhati, mai, kita akan dapat fikir di situ bercanggah dengan kita akan nampak bercanggah dengan maksud Rasulullah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata maksud dia akan isi dalam kitab ni Sunan Tirmizi ni hadis marfu' saja. Kenapa pula di sini mai hadis mauquf ni? Jadi kita cari jawapan ataupun tanya Syekh mengajar kita ataupun rujuk kitab-kitab syarah tu, cari jawapan, akan jumpa. Jadi jawapannya mudah. Imam Tirmizi tidak salah, tidak buat kesilapan di sini. Sebenarnya yang Abdullah bin Mas'ud, dia kata dia nak semayang jadi imam, semayang seperti mana Rasulullah SAW semayang. Jadi yang dia buat perbuatan semayang itu sama dengan cara semayang Rasulullah. Jadi apabila dalam hadis-hadis kata sahabat begitu, dia cakap apa-apa hukum ataupun dia buat apa-apa perbuatan, bermakna sahabat ni dia pernah dah jumpa contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tidak berani kata begitu ataupun dia tidak berani buat begitu. Jadi maknanya dia dah nampak, dah lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada itu barulah dia buat. Jadi hadis seperti itu dikatakan mauquf fi hukmil marfu'. Hadis itu memang hadis mauquf, tapi dia ada
pada hukum marfu'. Jadi Imam Tirmizi bawa hadis tu marfu' juga. Zahirnya mauquf, sebenarnya marfu'. Begitu juga terkadang dalam hadis wa minas sunnati, dan di antara amalan sunnah. Begitu. Kemudian bagi tahu apa-apa berkaitan dengan satu-satu amalan ataupun akan buat satu-satu amalan. Bermakna sahabat yang kata wa minas sunnati begitu tu, dia dah melihat ataupun dia dah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Sebab tu dia berani kata begitu. Kalau tidak, sahabat memang tidak kata begitu. Jadi bermakna di situ dari segi makna ada nisbah kepada Rasulullah. Dari segi zahir tu nisbah kepada sahabat. Jadi hadis-hadis seumpama itu dinamakan mauquf fi hukmil marfu'. Begitu juga dalam bab ma jaa fi wad'il yadaini 'ala ar-rukbataini fi ruku'. Dalam bab tu pun ada juga hadis riwayat daripada Ahmad bin Mani. Di situ qala lana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu inna rukaba sunnat lakum fakhudhu bir-rukabi. Kataan Sayyidina Umar, tidak ada nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Sayyidina Umar kata sesungguhnya lutut itu disunatkan bagi kamu. Maka hendaklah kamu pegang lutut-lutut itu. Maksudnya sebelum tu, pada permulaan awal, pada awal Islam, katuk tangan, dua tapak tangan, kemudian letak di celah paha ketika rukuk tu. Kemudian daripada tu cara tu dimansuh, dibatalkan, pegang lutut seperti mana kita sembahyang sekarang ni. Jadi cara itulah Sayyidina Umar riwayat ni. Jadi Sayyidina Umar kata terus disunatkan memegang lutut tu, sebab tu kamu peganglah lutut, jangan katuk tapak tangan tu letak celah paha pula. Jadi Sayyidina Umar kata begitu. Bukan dia kata dengan pandangan dia sendiri, mesti memang dia dah tahu amalan tu diajar oleh Rasulullah SAW dan cara tatbik tu dah pun dibatalkan. Jadi di atas pengetahuan tu Sayyidina Umar kata begitu. Maknanya zahir tu tidak nisbah kepada Rasulullah SAW, tapi maksudnya ada nisbah kepada Rasulullah SAW. Itu dipaham daripada kalimah sunnat ataupun dalam setengah hadis sebut wa minas sunnati begitu. Jadi kalau hadis itu datang dengan cara seperti itu, hadisnya dinamakan, dikatakan mauquf fi hukmil marfu'. Jadi bila kita tahu istilah mustalah hadis dan cara kegunaan imam-imam dalam kitab, jadi tidak menjadi masalah. Kita akan dapat fikir dengan apa yang mustalah hadis kita dah belajar tu, ataupun kita akan dapat penjelasan daripada guru. Jadi hilanglah iskal tadi. Mula kata Rasulullah tidak bawa mauquf, tidak bawa maqtu'.
kenapa mari di sini hadis mauquf pula, tidak akan timbul iskal seperti itu. Jadi sebab tu istilah-istilah khusus, istilah-istilah tertentu yang Imam Tirmizi guna dalam kitab Sunan Tirmizi perlu kita ingat dari semasa ke semasa, mana-mana tempat ada mafhum begitu saya akan bagi tahu. Jadi perlu ingat oleh Abwabu sifatil jannati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fi sifati syajaril jannati, bab datang berkenaan dengan perihal pohon dalam syurga. Haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati syajaratun, dalam syurga ada pohon yasirul rakibu fi zilliha, penunggang akan berjalan pada teduh pokok tu mi'ata amin, betapa besarnya pokok tu, teduh dia tu, yang penunggang tadi berjalan selama 100 tahun. La yaqta'uha, la yaqta'uha maksudnya tidak menempuh keseluruhannya. La yaqta'uha ay la yantahi ila akhiri ma yamilu min aghsaniha, tidak akan sampai ujung akhir teduh daripada dahan-dahan pohon itu. Dan sesetengah muhaddisin maksudkan di sini fi zilliha ay fi na'imiha wa rahatiha, dalam nikmat-nikmat syurga. Dia berjalan lama, begitu tidak akan sampai penghujung nikmat-nikmat itu, teduh pokok itu. Qala wa dzalika az-zillul mamdud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan itulah az-zillul mamdud, dan naungan yang bentang ataupun naungan yang memanjangkan, bentangkan, memanjangkan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'd an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، sama maksud tadi. وفي الباب عن أنس وأبي سعيد هذا حديث صحيح. Semakna dengan hadis bab ni masih ada lagi hadis lain datang riwayat daripada Anas bin Malik dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Tirmizi kata hadis ni hadis sahih. Jadi Imam Tirmizi dia akan menentukan darjat hadis bagi, boleh kata, hampir setiap hadis. Hanya sedikit sangat ada yang dia tidak buat keputusan. حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min zahabin. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam syurga ada satu pohon, batangnya dibuat daripada emas. Hadza hadisun hasanun gharibun. Babu ma jaa fi sifatil jannati wa na'imiha. Sifat bagi syurga dan nikmat-nikmatnya dalam syurga. An Abi Hurairah qala, qulna ya Rasulullah, ma lana idza kunna indaka raqqata qulubuna. Abu Hurairah kata, kami kata, yakni sahabat-sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma lana, apa sebabnya kami ini idza kunna indaka, apabila kami berada di sisi Tuhan, raqqata qulubuna, hati-hati kami ini menjadi halus, wazahadna, dan kami menjadi tidak ingin kepada dunia, wujudnya sifat zuhud dalam hati kami. Wa kunna min ahlil akhirati, dan kami dah jadi orang yang mengutamakan akhirat, ahlul akhirah. Orang akhirat maksudnya orang yang mengutamakan kepentingan akhirat, tidak peduli dah dunia. Jadi begitu keadaan ketika mana kami berada di majlis Rasulullah SAW, berhampiran dengan Rasulullah SAW, keadaan kami begitu. Wa idza kharajna min indika, dan apabila kami keluar dari sisi engkau, daripada majlis Rasulullah SAW, apabila keluar balik rumah, fa'annasna a'alina, maka kami bersukaria bersama dengan ahalina, ahli keluarga kami, wa syamamnal aulada, dan juga kami mula sibuk dengan anak-anak, ankarna anfusana, kami mula mengingkari diri kami, maksudnya kami ketika itu tidak dapati keadaan sedia ada ketika mana kami berada di sisi engkau itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum takununa idza kharajtum min indi kuntum ala halikum." Seandainya kamu berada, annakum takununa ala halikum, kamu berada di atas keadaan kamu itu, apabila kamu keluar dari sisi aku, lazaratkumul malaikatu fi buyutikum, tentunya malaikat mengunjungi kamu di rumah-rumah kamu, walau lam tuznibu, dan seandainya kamu tidak melakukan dosa. Maknanya dah ada keadaan begitu, pentingkan akhirat, dah tak peduli lagi dunia, dah mampu tinggal, tak buat dosa dah. Kalau begitu, laja Allahu bi khalqin jadidin, tentunya Allah Subhanahu wa taala jadi
jenis sama ataupun yang lain. Dalam riwayat Muslim ada, kalau dah jadi keadaan kamu tu begitu, la zahaballahu bikum wala jaa biqaumin yuznibuna. Tentunya akan cipta ataupun datangkan golongan manusia, golongan ciptaan makhluk lain yang buat dosa. Bi khalqin jadidin kay yuznibu, supaya ciptaan baru tu, makhluk baru tu buat dosa. Faghfir lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampunkan mereka. Ini tidak bermaksud nak suruh hamba-hamba Allah ni buat dosa. Allah suka hamba-hamba ni buat dosa. Kalau pakat tinggal tak buat dosa, Allah tak suka akan cipta makhluk lain yang buat dosa tu. Tidak maksud tu. Maknanya sifat Al-Ghaffar, Al-Ghafur, menghendaki mengampuni hamba-hamba dia. Jadi tuntutan daripada sifat Al-Ghaffar dan Al-Ghafur ni menghendaki yang tu. Sentiasa nak ampun dosa-dosa hamba-hamba tu. Jadi bila hamba tu berlaku dosa, sama ada terlupa, sengaja, Allah suka nak ampun dosa-dosa mereka apabila mereka bertaubat, istighfar. Jadi bila tidak ada lagi yang buat dosa, jadi bercanggah dengan tuntutan dengan Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Tidak dapat ampunkan dosa-dosa hamba, tidak ada yang taubat, tidak ada yang istighfar. Jadi akan cipta makhluk lain yang taubat, yang istighfar. Jadi sejajar dengan kehendak Al-Ghaffar dan Al-Ghafur tu. Jadi maksudnya begitu. Bukan Allah Subhanahu wa taala suka hamba-hamba dia buat dosa, kalau tak buat dosa akan cipta makhluk lain yang buat dosa, tidak maksud begitu. Jadi maknanya daripada ini nak maksudkan Allah Subhanahu wa taala, nak maksudnya bahawa Allah Subhanahu wa taala amat suka hamba-hamba dia sentiasa taubat, istighfar. Yang tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi faham. Maknanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas daripada melakukan dosa, tidak maksum, akan hadapi keadaan seperti itu. Jadi ketika mana duduk di majlis tazkirah Rasulullah SAW, meningkat iman, akan ada keadaan seperti mana sahabat cerita tadi. Bila balik kepada ahli keluarga, mula sibuk dengan ahli keluarga, mai kesibukan kerja, serabut tu, serabut ni. Jadi masa tu tidak ada keadaan seperti mana ada di majlis Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi faham kepada sahabat-sahabat itu akan jadi. Kalau tak jadi macam tu, semuanya dah boleh tinggal dosa. Pertama sekali malaikat akan mengunjungi, dalam hadis lain malaikat akan berjabat tangan. Maknanya dah ada sifat malaikat tak buat dosa, akan jadi begitu. Itu juga mustahil tak buat dosa, itu pun tidak akan jadi.
kalau tak buat dah dosa seperti mana tuntutan sifat Al-Ghafur dan Al-Ghaffar menghendaki cipta makhluk lain yang buat dosa dan seterusnya, makhluk-makhluk itu taubat istighfar. Jadi manusia tidak lepas daripada keadaan seperti itu. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi faham kepada sahabat-sahabat, qala qultu ya Rasulullah mimma khuliqal khalqu qala minal ma. Lepas Rasulullah SAW dah bagi faham gitu, Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, daripada apa benda makhluk, khalq bermakna makhluk dicipta. Qala minal ma'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawab kata daripada air. Itu isyarat kepada ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Qultu al-jannatu ma bina'uha. Aku kata, tanya lagi, syurga. Apa binaan syurga itu? Qala labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binaan syurga ni dibuat daripada batu bata, perak dan juga emas. Wa milatuha, al-misku, lapor yang biasanya letak di antara dua bata itu adalah al-miskul azfaru, kasturi yang sangat harum. Azfar, asyadidur rih, sangat harum bauan dia. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yaqut. Hasba, batu kerikil, batu kecil dalam syurga itu adalah lu'lu' dan yakut, batu permata lu'lu' dan yakut. Wa turbatu az-za'faran, dan buminya dalam syurga, hamparan dalam syurga ni dibuat daripada za'faran. May yadkhuluha yan'am, may yadkhulha yan'am, la yab'as. Sesiapa dapat masuk dalam syurga, dia akan menikmati, lagi tidak sengsara. Wa yakhludu la yamutu, hidup terus selama-lama dalam syurga, tidak akan mati. Wala tabla thiyabuhum, dan pakaian mereka ahli syurga tidak akan rusak, tidak akan jadi buruk. Wala yafna syababuhum, kemudaan mereka tidak akan binasa, maknanya kekal dalam keadaan muda. Summa qala thalathun la turaddu da'watuhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara tidak akan menolak doa mereka. Maknanya 3 individu, bila dia minta doa, mereka minta doa di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa mereka akan dimakbul, tidak akan ditolak. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil, imam yang memerintah
ataupun memimpin mengikut kehendak Allah dan Rasul. Kalau dia minta doa, Allah akan makbul selalu. Wasaimu hina yuftiru. Dan saim yang puasa ketika hampir buka puasa, itu juga makbul doa. Wa da'watul mazlum, dan doa daripada orang yang dizalimi. Yarfa'uha fawqal ghamami. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa da'watul mazlum tu di atas awan. Maksudnya terlalu cepat makbul. Wa yaftahu laha abwab as-sama'i. Dan Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintu langit baginya, bagi da'watul mazlum tu. Dalam riwayat lain ada da'watul mazlum cepat terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat dengan awan, maknanya terlalu cepat sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mazlum tu fajir ataupun kafir sekalipun. Apalagi kalau mazlum tu muslim, lagi cepat. Walaupun yang dizalim tu orang kafir, orang fajir, Allah tidak biarkan begitu. Akan bagi balasan kepada zalim. Sebelum lagi dia meninggal dunia akan terima balasan kezaliman dia. Wa izzati, demi kemuliaanku. Wa yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa izzati la ansurannaka. Dan bukan dan, demi, wow, qasam, demi kemuliaanku tentu aku akan membantu engkau walau ba'da ini, walaupun selepas seketika. Jadi seketika maksud di sini boleh jadi sekejap lagi, ataupun boleh jadi beberapa lama sikit masa kemudian daripada itu, tapi akan menerima segera. Hadza haditsun laisa isnaduhu bizalikal qawi. Ini adalah sebuah hadis, sanadnya tidak begitu kuat. Maknanya dalam sanad itu ada Ziyad At-Ta'i. Dalam sanad tadi Ziyad At-Ta'i yang riwayat daripada Abu Hurairah. Dia tu majhul. Jadi sebab tu Imam Tirmizi kata sanadnya tidak begitu kuat. Walaysa huwa indi bimuttasilin. Kata lagi Imam Tirmizi, hadis tu tidak muttasil. Maknanya munqati di sisiku. Munqati min aqsamid dhaif, daripada bagian dhaif. Faqad ruwiya hadzal hadits bi isnadin akhar an Abi Hurairah, dan diriwayatkan hadis ni dengan sanad lain daripada Abu Hurairah. Ini kita nak faham di sini. Imam Tirmizi dia riwayat ataupun dia menerima riwayat, maksud dalam kitab dia, dalam sanadnya ada rawi majhul, satu masalah.
Satu lagi, dia sendiri bagi tahu sanadnya tidak muttasil, munqati, terputus sanad, semuanya sifat-sifat dhaif belaka. Disebabkan Imam Tirmizi masukkan hadis dhaif, sanad terputus, dan juga dalam sanad ada rawi majhul, punca daripada situlah kedudukan kitab Sunan Tirmizi dikira nombor 5 dalam susunan Kutubus Sittah, Bukhari dulu, Muslim, Nasai, Abu Dawud ataupun Abu Dawud, Nasai, kemudian barulah Tirmizi, Ibnu Majah. Sedangkan dia dah dapat gelaran jami' setaraf dengan Bukhari, tapi jatuh nombor 5. Puncanya ini, dia masukkan riwayat dalam sanadnya ada rawi majhul dan juga sanad terputus. Kalau dia tidak masuk sanad keadaan sanad seperti ini, bila masuk sahih saja, contoh, akan jadi sama dengan Bukhari. Jami' Sahih Bukhari, Tirmizi pun akan jadi jami' tidak sunan dah, jami' Sahih Bukhari. Tapi Imam Tirmizi bukan nak berebut nama, dia bawa satu cara yang mana imam-imam lain tidak bawa lagi. Imam Bukhari ada cara dia, Imam Muslim ada cara dia, itu juga Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Jadi Imam Tirmizi dia bawa susunan dalam kitab dia ni cara berbeza dengan imam-imam lain. Kalau cara yang sama juga buat apa? Dah ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dia pun susun hadis-hadis, jadi jami' dah, sahih saja, jami' sahih juga, jami' sahih. Dah ada Imam Bukhari. Jadi dia pula susun cara lain. Nanti ada peluang, masa lain, saya akan bagi tahu cara susunan imam Kutubus Sittah, tujuan Imam Bukhari macam mana, Imam Muslim macam mana. Jadi tujuan Imam Tirmizi ni, tujuan utama dia adakan kitab Sunan Tirmizi ni Bayanul Mazahib. Dia nak menerangkan mazhab-mazhab, itu tujuan utama. Dan berkenaan dengan dia masukkan rawi majhul. Kenapa dia masuk? Sampai Imam Az-Zahabi begitu teruk kritik dengan Imam Tirmizi disebabkan masuk rawi majhul. Itu juga ada jawapan daripada imam hadis. Sebab apa Imam Tirmizi sanggup masuk rawi majhul ada dalam sanad tu, dan bawa pula hadis munqati. Di situ kita nak faham cara Imam Tirmizi, uslub Imam Tirmizi tu. Imam Tirmizi di bawah terjematul bab, tajuk bab tu, biasanya dia bawa begitulah. Hadis-hadis ada bermasalah. Sama ada dhaif, dhaif tu terputus sanad, ada rawi majhul, ada macam-macam cerita daripada awal kita dah baca mai, banyak dah kita jumpa. Kemudian daripada tu dia akan bagi tahu hadis semakna dengan hadis bab datang dengan sanad lain, dia akan masuk sanad tu. Apa cara Imam Tirmizi di situ? Cara dianya yang dia masukkan sanad, kemudian daripada hadis bab tu sanad lebih baik daripada sanad hadis bab tu. Tujuannya dia nak bagi nampak di situ sanad hadis bab yang jadi dhaif tu masih ada lagi sokongan tarik lain yang boleh menampung kedhaifan ada pada hadis bab tu, dan hadis lain boleh menguatkan hadis bab yang dhaif tadi, boleh naik darajat hasan li ghairihi.
Cara Imam Tirmizi ni menaikkan darajat hadis dengan cara tu. Kena faham di situ. Jangan nak kritik saja. Kenapa bawa ada sanad rawi majhul tu? Kenapa bawa sanad munqati' tu? Tandakah dalam bab ni hadis sahih, hadis hasan? Kenapa suka sangat bawa hadis dhaif tu? Jangan situ. Itu cara tidak ilmiah. Mengaji kitab Sunan Tirmizi ataupun kemukakan keadaan sanad yang ada dalam hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi itu bukan begitu cara dia. Jadi kita kena follow, mengikut kehendak Imam Tirmizi, mengikut susunan Imam Tirmizi. Jangan kita faham dengan apa yang kita faham tu. Kadang betul, kadang salah. Itu jaga. Jadi mungkin ada kesempatan lain saya akan bagi tahu jawapan daripada imam hadis berkenaan dengan Imam Tirmizi masukkan rawi majhul tu. Jadi biasanya begitu, hadis yang dia masukkan sebagai hadis bab, biasanya hadis itu dhaif, dia akan bawa sanad lain yang menjadi penyokong ataupun penampung bagi hadis bab tu. Dengan cara tu hadis bab yang jadi dhaif tadi dah terlepas daripada jadi dhaif dan dah naik darajat hasan li ghairihi, daripada pada asalnya hadis dhaif yang tidak layak beramal tu, bila dah naik jadi dhaif, jadi hasan li ghairihi, ketika tu bukan setakat boleh amal dalam bab fadail amalan sahaja, bahkan yuhtajju fil ahkam, boleh juga berhujjah dalam hukum ahkam, jadikan dalil bagi hukum yang keluar daripada hadis itu. Itu perlu kita faham. Kalau faham begitu, insyaAllah tidak ada masalah dengan Imam Tirmizi. Baik, berhenti dulu setakat ni. Satu lagi baru teringat, yang Hanzalah minggu lepas, betul Hanzalah Al-Usaidi yang sebut dalam kisah tu orang lain, yang lain selain daripada Hanzalah yang disebut Ghasilul Malaikah tu, yang tu Hanzalah bin Abi Amir, tidak Al-Usaidi, lain. Jadi biasanya begitulah. Kalau Hanzalah tu Hanzalah yang saya dah cerita kisah. Selepas dia kahwin, malam pertama, pagi baru nak mandi, bunyi perlu pertolongan di medan peperangan tu, terus dia pergi tak sempat mandi. Sebab tu bila dia mati syahid, malaikat bagi mandi, lekat gelaran Ghasilul Malaikah. Jadi yang tu Hanzalah bin Abi Amir, yang dalam kisah kita baca hadis yang minggu lepas tu, dia tu Hanzalah Al-Usaidi lain. Kalau Hanzalah yang dalam kisah dimandikan malaikat tu, selalunya ada sebut selalu Hanzalah Ghasilul Malaikah. Di sini tidak sebut, dalam syarah-syarah pun tidak sebut juga. InsyaAllah kita sambung lagi. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.